Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5. Di sini kami ingin membentangkan tentang Statement of Work SOW. Ini merupakan ahli kumpulan kami dan nama saya ialah Muhammad Daniel Amirul bin Muhammad Syahid. Matrik nombor saya 23DLH 19F1015. Nama saya Nurul Ain binti Mu'an Jazi, DLH 23 DLH 19F1027. Sorry, 17. Nama saya Nur Kristina binti Hatim, nombor matrik 23 DLH 19F1009. Nama saya Muhammad Danish bin Muhammad Farid, 23 DLH 19F1022. Okey, kami punya penyelia projek kami iaitu Encik Muhammad Ashraf bin Ngah. Ini merupakan kami punya isi kandungan. Isi kandungan kami ada 12 iaitu terdiri daripada objektif projek, skop kerja, milestone, jadual kerja, kos projek, jenis kerja, SOW, hasil jangkaan, tempat dan masa pelaksanaan, jenis kajian, istilah khas dan deliverable. Okey, pada carta organisasi, tanggungjawab ketua projek ialah peranan ketua projek adalah sangat penting bagi penyedia projek dan pekerja kerana ketua projek telah ditugaskan untuk memberi arahan kepada pekerja dan memantau serta membuat laporan mingguan bagi sesuatu tugas. Ketua projek juga haruslah memastikan pekerja memakai alat keselamatan yang lengkap sebelum melakukan tugas untuk mengelakkan sebarang kesenjangan. Okey, ciri kepimpinan projek management. Projek manager haruslah berciri-ciri kepimpinan berwawasan, jujur, amanah dan setia. Sifat ini semua haruslah ada pada seseorang pemimpin untuk mentadbir sesuatu projek di luar maupun di dalam urusan kerja. Nombor 1, objektif projek. Mengekalkan keberadaan nutrien dalam tanah untuk mengenal pasti kadar nutrien yang diperlukan untuk tumbuh besaran satu pokok tersebut. Nombor 3, mengekalkan kekurangan bahan organik dalam tanah untuk menganalisis kandungan dan nisbah bahan organik yang diperlukan untuk tumbuh besaran tumbuhan pokok tumbuhan tersebut. Skop kerja. Skop kerja adalah pembahagian kerja-kerja yang akan dijalankan di tapak projek. Okey, ini adalah skop kerja kami. Pada minggu keempat, kami membuat pembersihan tapak dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan di poli. Minggu kelima, kami buat mengukur saiz struktur binaan untuk membuat rantai box kotak tanaman. Minggu keenam, kerja-kerja untuk membina kerusi taman. Minggu ketujuh, membuat stepping stone iaitu pemijak kaki. Minggu ke-8 membuat stepping stone. Stepping stone kami ambil masa buat 2 minggu kerana masa tu kami dalam isolasi, dalam kuarantin. Minggu ke-9 kami buat kemasan. Minggu ke-10 kami buat tanaman-tanaman, tanam tumbuhan-tumbuhan. Minggu ke-10 kami buat kemasan. Minggu ke-11 kami buat kemasan ke semua elemen-elemen yang ada di tapak kami. Next. 0.3, milestone adalah suatu jadual yang menandakan kerja-kerja yang sudah selesai pada minggu tersebut di tapak binaan. Nombor 1, kotak tanaman kami mengambil masa untuk menyelesaikan 7 hari. Tapak kerusi taman adalah 1,5 hari. Kerusi taman segitiga adalah 11 hari. Pemijak kaki adalah 3 hari. Pembersihan tapak dan penanaman rumput 1 hari. Penanaman landscape lembut 2 hari setengah. Cat dan shellac 1 hari setengah. Semua ni kami selesaikan dalam masa 1 bulan setengah. Next. 0.4, jadual kerja. Jadual kerja adalah jadual di mana kerja-kerja pembinaan akan dimulakan dan ditamatkan. Jadual kerja juga dapat memudahkan kerja-kerja pembinaan. Seperti yang kita dapat lihat, jadual kerja ni sama seperti yang tadi, yang itu 0.3. Cuma yang ini berbeza sedikit sebab ini merupakan jangkaan masa hadapan.
Kami menyelesaikan semua ni dalam masa sebulan seminggu, 40 hari. Kis? Hmm, 0.5 cost project. Cost project adalah sangat penting bagi sesuatu projek untuk melihat seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membina sesebuah projek. Cost projek haruslah disediakan terlebih dahulu bagi memudahkan pihak pelanggan. Ini adalah cadangan pembangunan Taman Landscape Politeknik Nilai, Bandar Anstek. 1.0 kerja-kerja landscape kejung. 1.1 kerusi, membuat kerusi taman. Bahan-bahannya simen seberguna, harga seunit RM17. Kami memakai kuantiti satu. Lepas tu 1.2 kotak tanaman, harga menggunakan bahan yang sama. Lepas tu 1.3 rumah hijau vertigasi, pipe PVC, harga seunit RM5. Kami menggunakan 8 batang, so total RM40. Polypipe RM7 seunit untuk 4 gulung, so total RM28. Plastik UV RM15 seunit. Kami menggunakan 4 meter, so jumlah dia RM63. 1.4 pemijak kaki, menggunakan dawai BRC RM12 seunit. Batu pebble wash RM45 seunit. 1.5 kemasan, plaster RM17 seunit. Shallot RM22 seunit, cat RM32 seunit. 2.0 kerja-kerja landscape lembut. Untuk rumput, harganya 50 sen untuk 1 kaki. Tumbuhan renek, next slide Mirul. Okay. 0.6 jenis kerja. Pembinaan kotak tanaman mengambil masa 7 hari. Setengah hari membersihkan tapak. Setengah hari membuat pengukuran planter box di atas tapak menggunakan pita pengukur. Mencatatkan letak ukuran pada kertas. Setengah hari mengambil kayu serta membuat ukuran menggunakan pita pengukur mengikut data yang diperolehi daripada ukuran tapak. 2.5 hari memotong serta mencantumkan kayu-kayu supaya menjadi planter box. Setengah hari menggali lubang untuk menanam tiang kayu planter box. 1.5 hari membuat bancuan simen, memasukkan simen ke dalam lubang yang telah digali, memasang planter box sehingga siap, plaster, memaku. 1 hari memasukkan tanah ke dalam planter box yang telah siap membuat penanaman pokok, mengecat atau varnish planter box agar tidak reput. Pembinaan kerusi taman segitiga bersamaan 12 hari. 1 hari membersihkan ukur tapak atau kawasan, mengumpulkan data ukuran setiap inci dan sudut, mengambil maklumat berapa banyak simen hendak dibancur. Yang kedua, 4.5 hari menggorek lubang sedalam 3 cm dan bancur simen untuk membuat tapak asas untuk membuat kotak tanaman dan membuat bancuhan simen. 2 simen, 1 pasir. Yang ketiga, 4 hari membuat penyambungan planter box ke 4 bahagian menggunakan plaster atau paku. Setengah hari masukkan tanah ke dalam di setiap planter box. Setengah hari menanam tumbuhan di dalam planter box. Setengah hari membersihkan kawasan persekitaran. 1 hari mengecat atau varnish planter box supaya tidak reput. Pembinaan pemijat kaki bersamaan 3 hari. Next Mirul.
Please. Seterusnya SOW. SOW adalah ringkasan kerja-kerja yang akan dilakukan, bahan yang akan digunakan, seberapa banyak unit yang akan dibina, saiz yang telah dirancang dan berapa lama jangka masa yang akan diambil untuk sesuatu struktur binaan. Untuk landscape kejut, SOW kotak tanaman, bahan simen, air, pasir, unit 2 unit, saiz 500 mm kali 800 mm kali 500 mm, jangka masa siap 7 hari, klien Politeknik Nilai. Untuk SOW kerusi taman, bahan simen, air, pasir, unit 2 unit, saiz 500 mm kali 760 mm kali 500 mm, jangka masa siap 12 hari, klien Politeknik Nilai. Untuk SOW pemijat kaki, bahan simen, air, pasir dan paper wash, unit 9 unit, saiz 400 mm kali 200 mm, jangka masa siap 3 hari, klien Politeknik Nilai. Untuk landscape lembut, SOW pokok tuduhan, bahan tanah, pasir, baja booster, unit 2 unit, saiz 1600 mm kali 900 mm, jangka masa siap 5 hari, klien Politeknik Nilai. Untuk SOW tumbuhan renik, bahan tanah, pasir, baja booster, unit 30 unit, saiz 300 mm kali 200 mm, jangka masa siap 21 hari, klien Politeknik Nilai. Seterusnya hasil jangkaan. Hasil jangkaan adalah suatu plan yang dibincangkan untuk dicadangkan di tapak projek. Ini merupakan kami punya hasil jangkaan kami. Yang pertama itu setting out plan kami. Kedua kami ada master plan. Dan yang ketiga kami ada section AA. Dan keempat kami ada elevation BB. Yang gambar dua bawah ni merupakan gambar daripada kami punya SketchUp taman 3D kami. Biasanya 0.9 tempat dan masa pelaksanaan iaitu di Politeknik Nilai Negeri Sembilan pada 18 Oktober 2021. Okey, seterusnya 10 jenis kajian. Okey, kami menguji kandungan bahan organik yang terdapat pada suatu baja tersebut dengan melakukan eksperimen terhadap pokok sawi. Yang 11 istilah khas. Kami ada melipat orang pekerja memberi overtime 6 hari kerja tanpa gaji dan 1 hari cuti. Dan yang terakhir adalah deliverable. Deliverable adalah jenis-jenis struktur binaan yang terdapat di tapak projek, dan deliverable juga adalah jadual kerja yang akan dilakukan pada setiap minggu sebagai contoh Gantt chart. Ini merupakan kami punya Gantt chart kami, deliverable. Struktur utama ialah baja organik dan kedua ialah pokok sawi. Struktur binaan kami ada 3 iaitu planter box segi 3, planter box segi 4 iaitu ini kami punya tempat duduk, dan batu pemijat kaki. Struktur lain seperti shrub, pokok berkayu dan juga rumput. Ni pun sama juga kami punya Gantt chart. Okey, itu saja. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.